Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang pasukan Selangor. Yang mana Terengganu sekali lagi membuktikan yang mereka adalah jago ketika menentang Selangor. Sebab apa? Sebab Selangor dalam 4 ke 5 game dalam season ni dan juga season lepas tak pernah menang lagi menentang Terengganu. Dan semalam Terengganu berjaya menang 2-0 hasil jaringan dari Faisal Halim dan juga Cici Kipre melalui sepakan penalti. Namun begitu, sepatutnya semalam Terengganu boleh menjaringkan lebih dari 2 gol sekiranya Manuel Ott dan juga Rahmat Makasuf menyempurnakan peluang-peluang yang sudah terhidang di hadapan gawang Selangor pada perlawanan semalam. Dan pada perlawanan semalam boleh saya katakan Terengganu di second half lebih kepada defensif ataupun lebih kepada bertahan dan melakukan corak counter attack, manakala Selangor lebih kepada menyerang, tetapi mereka seakan-akan tiada idea dan juga buntu bagaimana ingin masuk ke dalam kawasan kotak penalti ataupun ingin penetrate bahagian defense department pasukan Terengganu bagi melakukan percubaan-percubaan yang berbahaya. Dan disebabkan itulah Selangor kalah dan Terengganu menang, sebab Terengganu berjaya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan berjaya untuk menggunakan kesilapan sendiri daripada pertahanan Selangor dalam membuat kesilapan ketika bertahan. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah kekuatan dan juga perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Terengganu pada perlawanan semalam? Yang pertama yang boleh kita puji adalah di bahagian defense department pasukan Terengganu yang diketuai oleh Syahrul Nizam, Papa Dekite dan juga dibantu oleh Azam Azmi di bahagian kanan dan juga Arif Fazilah di bahagian kiri. Yang mana back four pasukan Terengganu ni menunjukkan satu prestasi yang bagus dari segi berdisiplin ataupun dari segi disiplin dalam game. Mereka memang sangat cemerlang pada perlawanan semalam dan kita boleh lihat bagaimana mereka berjaya marking carry on daripada bergerak bebas untuk menerima bola dan bagaimana mereka menutup ruang untuk memastikan yang pasukan ataupun bahagian serangan pasukan Selangor gagal untuk menembusi bahagian pertahanan dan masuk ke dalam kotak penalti pasukan TFC sendiri. Dan mereka memang sangat-sangat compact lah pada perlawanan semalam di bahagian tengah dan juga di bahagian fullback. Dan pujian juga harus diberikan kepada Azam Azmi yang beraksi dengan sangat cemerlang di bahagian kanan, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh tengok beliau menunjukkan satu kualiti bertahan dengan sangat baik, yang mana beliau berjaya untuk menjaga bahagian kanan Terengganu daripada dibolosi ataupun daripada dipenetrate ataupun ditembusi oleh bahagian serangan pasukan Selangor, yang mana Azam Azmi semalam berjaya untuk merantai pergerakan lincah and ta'awun dengan sangat cemerlang. Bahkan bukan sahaja dari segi bertahan, Azam Azmi juga sangat-sangat efektif dan juga sangat-sangat bagus dari segi memberi supporting play ke bahagian hadapan dengan membawa bola ke hadapan ketika Terengganu cuba untuk menyerang dengan melakukan overlapping dan juga solo dribbling. Begitu juga dengan Arif Fazilah di bahagian kiri, yang mana kita boleh lihat ketika Terengganu nak build up, Arif Fazilah akan stay wide ke atas untuk memastikan Terengganu ada option untuk buka game kepada bahagian sayap, yang mana Arif Fazilah selalu backup kepada Syafiq ataupun kepada Faisal Halim di first half. Kita boleh tengok memang Arif Fazilah akan stay wide dan memberikan kelebihan untuk Terengganu bagi melancarkan serangan di bahagian sayap. Bahkan ketika Terengganu di counter ataupun diserang balik oleh Selangor, Arif Fazilah cepat untuk cover tempat dia balik untuk membantu bahagian pertahanan. Jadi itu yang pertama yang boleh dipujilah untuk pasukan Terengganu ketika perlawanan semalam. Defense department mereka memang sangat berdisiplin, sangat compact dan menutup segala ruang supaya pemain-pemain Selangor kehilangan idea bagaimana untuk penetrate mereka punya bahagian defense department dan masuk ke dalam kotak penalti untuk melakukan percubaan-percubaan yang berbahaya. Yang kedua, apa yang boleh dipuji untuk pasukan Terengganu adalah tentang goalkeeper mereka, iaitu Rahadi Azli, yang mana pada perlawanan semalam Rahadi juga bertindak cemerlang untuk menafikan beberapa percubaan daripada pasukan Selangor, antaranya daripada Yazan dan juga daripada Keyon. Dan benda itu menunjukkan yang Rahadi mula improve dari game by game dan beliau juga pandai untuk buka game dengan membuat hantaran-hantaran jauh ataupun hantaran menggunakan tangan ke bahagian
bahagian hadapan, tetapi ada satu perkara yang perlu diperbaiki oleh Rahadi, iaitu daripada segi penangkapan bola ataupun dari segi reaksi beliau ketika ingin menyambar bola ketika pasukan lawan mendapat free kick ataupun corner kick, yang mana semalam ada beberapa kali beliau cuba untuk challenge bola tinggi tetapi beliau terlepas daripada dakapan beliau sendiri. Jadi Rahadi perlu perkemaskan sedikitlah ketika beliau ingin keluar supaya memastikan yang bola tersebut lekat dan tidak terlepas daripada tangan, yang boleh menyebabkan ancaman dan juga bahaya kepada gawang Gus Terengganu untuk dibolosi. Tetapi dari segi overall performance, Rahadi memang bertindak dengan sangat baik bersama dengan defense department pasukan Terengganu. Itu yang kedua yang boleh saya puji. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu adalah mengenai pertukaran pemain yang dilakukan di second half oleh Nafuzi Zain ataupun Coach Nafuzi lah. Yang mana pada first half kita boleh tengok Luke Woodland yang beraksi sebagai nombor 6 ataupun nombor 6 gagal untuk memainkan peranan tersebut dengan sangat baik. Mungkin disebabkan percaturan ataupun kurangnya keserasian, baru first game diturunkan, menyebabkan Luke Woodland tak boleh nak bekerja keras dan tak boleh nak bermain dengan sangat baik. Tetapi di second half, Coach Nafuzi nampak benda tu dengan cepat. Beliau telah menukar dengan membawa masuk Zu Ashraf dan menolak Habib untuk bermain di posisi nombor 6 balik lah, seperti perlawanan sebelum ini. Dengan kembalinya Habib di bahagian tengah ataupun bermain sebagai posisi nombor 6, yang mana waktu first half Habib bermain sebagai central midfield ataupun lebih kepada nombor 8, dan di second half Habib kembali kepada posisi nombor 6, itu telah memberikan sedikit dimensi yang baru lah untuk pasukan TFC di bahagian tengah ataupun di bahagian middle third pasukan TFC untuk lebih yakin memegang bola. Dengan adanya kehadiran Habib, kita boleh tengok bahagian tengah pasukan TFC lebih lancar, dan juga dengan kemasukan Zu Ashraf bergandingan dengan Manuel Ott telah menghidupkan sedikit bahagian tengah pasukan TFC berbanding pada first half yang mana Luke Woodland bermain sebagai nombor 6. Jadi pertukaran yang dilakukan oleh Nafuzi Zain tu telah memberikan impak yang sangat positif di bahagian tengah pasukan TFC, dan bahagian tengah pasukan TFC lebih dominan dan lebih berani untuk melakukan serangan di second half apabila Habib bertukar bermain di nombor 6 menggantikan Luke Woodland, dan juga kemasukan Zu Ashraf bersama dengan Manny Ott bergandingan menunjukkan yang bahagian tengah Terengganu ni memang agak baguslah pada perlawanan semalam, terutamanya di second half. Namun begitu, untuk Habib Harun, mungkin disebabkan beliau bukannya pure number 6 ataupun defensive midfielder, kita boleh tengoklah defensive rate untuk Habib Harun memang agak kurang lah. Tetapi daripada segi involve ketika beliau pegang bola, memang sangat-sangat menarik lah ketika Habib Harun pegang bola ataupun ada bola. Memang kita boleh tengok pasukan Terengganu punya bahagian tengah tu memang sangat-sangat efektif untuk melancarkan build up dan juga melakukan short passing dan bagaimana mereka membuka game. Itu yang keempat yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu pada perlawanan semalam. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu adalah mengenai Syafiq Ismail dan juga Faisal Halim lah. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh tengok Syafiq Ismail yang diturunkan bermain di bahagian sayap kanan banyak kali menyusahkan pertahanan Selangor. Begitu juga dengan Faisal Halim di bahagian kiri yang berjaya menjaringkan satu gol. Tetapi sayanglah pada perlawanan semalam sebab Faisal Halim injured, kita doakan supaya kecederaan yang dihadapi oleh Faisal tidaklah terlalu parah ataupun tidak terlalu teruk, supaya dia boleh main lagi the next game nanti untuk perlawanan Piala FA sekiranya tidak ditunda disebabkan Sukan C nanti. Okey, untuk kepujian ataupun perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Terengganu, secara overallnya Terengganu bermain dengan sangat baik, terutamanya di second half. Mereka berjaya untuk absorb serangan-serangan daripada Selangor. Mereka berjaya untuk melakukan pertukaran yang membolehkan mereka lebih positif di second half, dan mereka juga menunjukkan satu semangat juang yang baiklah pada perlawanan semalam. Namun begitu, ada juga kelemahan yang masih perlu diperbaiki oleh pasukan Terengganu untuk the next game. Yang pertama yang perlu mereka perbaiki adalah tentang keep rate. Yang mana semalam Kipre walaupun berjaya untuk menjaringkan satu gol melalui sepakan penalti dan satu assist kepada Faisal Halim, tetapi secara overall game itu bukanlah persembahan sebenar Cici Kipre. Sebab kita tahu kemampuan sebenar Kipre bukannya macam perlawanan semalam, dan beliau perlu untuk membuktikan lagi diri beliau untuk deserve dalam first 11 pasukan Terengganu supaya beliau dapat kembali rentak
corak permainan beliau seperti season-season lepas lah. And kalau setakat macam semalam, agak susah lah untuk beliau tembusi barisan skuad utama Terengganu sekiranya Kepa Sherman kembali daripada pergantungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh tengok bagaimana pasukan Terengganu semalam berjaya untuk melakukan counter attack yang sangat bagus daripada bahagian tengah melalui passing-passing ataupun true passing ke hadapan melalui Manny Ott, melalui Habib Arun ataupun Zul Ashraf, yang mana mereka banyak mencari ataupun melakukan counter attack disebabkan pertahanan pasukan Selangor yang terbuka, so senang untuk melorongkan true ball ke bahagian hadapan. Tetapi sayang beribu kali sayanglah apabila pasukan Terengganu gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut untuk menjaringkan lebih gol dan memanfaatkan counter attack tersebut dengan sangat-sangat baiklah. Disebabkan true passing dan sebagainya dah lawa, tetapi sayang finishing pula tiada. Namun begitu, ada satu perkara yang saya tertinggal tadi, perkara yang boleh dipuji adalah tentang kemasukan Hakimi Abdullah. Yang mana apa yang boleh saya cakapkan semalam dengan kemasukan Hakimi Abdullah, kita boleh nampak yang Hakimi telah memperbaiki mutu permainan beliau dan beliau lebih yakin dengan kawalan bola, iaitu ball control, dan lebih yakin untuk menembusi ataupun beat pemain-pemain pasukan lawan dengan dribbling yang menarik. Jadi boleh saya katakan Hakimi sudah mendapat kembali keyakinan beliau sewaktu awal season lepas dahulu yang menunjukkan kematangan. Jadi saya harap Hakimi boleh teruskan konsisten dan juga momentum untuk memastikan yang corak permainan beliau sentiasa improve day by day lah untuk pasukan Terengganu. Tetapi untuk kelemahan tadi, macam saya cakap, mereka perlu perbaiki lagi daripada segi memanfaatkan peluang melalui counter attack dan sebagainya. Finishing mereka perlu perbaiki lagi lah untuk pasukan Terengganu pada perlawanan semalam. Jadi itu untuk pasukan Terengganu. Kita masuk pula kepada pasukan Selangor. Untuk pasukan Selangor pada perlawanan semalam, boleh saya katakan jika ingin menyatakan yang mereka bermain dengan agak teruk, tidaklah terlalu teruk, tetapi memang ada banyak perkara yang perlu diperbaiki oleh pasukan Selangor, terutamanya di bahagian serangan lah. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh tengok bagaimana berdisiplinnya pertahanan Terengganu menyebabkan bahagian serangan pasukan Selangor ni lack of creativity, lack of idea, kurangnya creativity, kurangnya idea bagaimana untuk menembusi bahagian pertahanan Selangor melalui bahagian tengah ataupun bahagian sayap. Itu yang menjadi masalah utama kepada barisan serangan pasukan Selangor. Kita boleh tengok bagaimana middle third pasukan Selangor sebenarnya tidaklah banyak digunakan untuk menyerang pasukan Terengganu di bahagian kawasan tengah. Sebab apa? Sebab Terengganu dah compact di bahagian tengah dan telah menutup ruang untuk pemain-pemain Selangor attack di bahagian tengah. Jadi perkara tersebut telah menyebabkan Selangor terpaksa untuk memfokuskan serangan melalui bahagian sayap menggunakan Syahir Bashar, Hen Ta'aun, Sharif Fikri dan sebagainya. Tetapi apabila mereka menggunakan bahagian sayap, mereka gagal untuk menerjemahkan kepada crossing ataupun hantaran-hantaran lintang yang berbahaya untuk mencari target man mereka, iaitu Keyon ataupun sesiapa sahaja yang berada dalam kotak penalti. Itu yang menyebabkan Selangor semalam tidak banyak peluang yang terhidang di hadapan gol dan tak banyak gerakan yang menarik yang berjaya mereka lakukan. Sebab corak permainan mereka seakan-akan sama, mereka menyerang dengan corak yang sama dan mudah dibaca oleh barisan pertahanan Terengganu untuk melakukan blocking ataupun marking kepada target man mereka supaya bola yang disupply ke bahagian hadapan ataupun kepada target man tidak berjaya disambut dengan mudah pada perlawanan semalam. Itu pertama kelemahan pasukan Selangor pada perlawanan semalam. Yang kedua, kelemahan pasukan Selangor adalah di bahagian defense department. Yang mana defense department pasukan Selangor semalam nampaknya seakan-akan komunikasi masih lagi kurang. Mereka banyak buat simple mistake, mereka banyak loose marking, mereka telah memberikan barisan hadapan pasukan Terengganu untuk melakukan counter attack dalam space yang sangat terbuka. Bahagian serangan pasukan Terengganu berada dalam kedudukan yang kosong untuk menerima bola dan sebagainya. Jadi kita boleh katakan memang defense department pasukan
pasukan Selangor juga bermasalah lah pada perlawanan semalam, daripada segi compact, daripada segi komunikasi, daripada segi marking dan sebagainya. Mereka agak memberi terlalu banyak space atau ruang kepada Terengganu untuk melancarkan serangan, dan tak ada orang yang pressure ataupun tidak ada orang yang melakukan tekanan, menyebabkan barisan Terengganu di hadapan berjaya untuk exploit dan juga menggunakan kesilapan ataupun peluang tersebut untuk menjaringkan gol ataupun untuk melakukan counter attack. Itu perkara kedua yang dihadapi oleh pasukan Selangor lah pada perlawanan semalam. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan, di bahagian middle third ataupun di bahagian tengah pasukan Selangor juga, mereka tiada seorang player yang boleh membuat satu corak ataupun passing killer ataupun killer passing lah ke hadapan untuk mencari keyon dan sebagainya. Kita boleh tengok bagaimana Alex bertindak dengan cemerlang untuk membantu bahagian tengah. Dia berjaya untuk intercept, berjaya untuk bertahan, tetapi dari segi in term of attacking, bagaimana beliau membantu contribution dia kepada attacking memang agak-agak kurang, yang menyebabkan kita tengok middle third SFC ataupun Selangor ni tak ada masalah sebenarnya, tetapi mereka gagal untuk contribute daripada segi idea dan juga creativity. Itu yang saya cakap, lack of creativity dan juga lack of idea di bahagian tengah, dan terpaksa menggunakan corak permainan yang sama, menggunakan sayap ataupun fullback untuk melakukan crossing ke dalam kotak penalti bagi mencari target man. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya cakapkan tentang pasukan Selangor punya kelemahan adalah mengenai Keyon. Walaupun kita tak boleh nak salahkan Keyon 100% pada perlawanan semalam, sebab Keyon adalah typical player yang suka menerima umpanan, tetapi sebenarnya pada perlawanan semalam Keyon memang jarang untuk menerima bola lah. Jadi apabila seorang striker, walaupun kau adalah target man yang suka untuk menerima bola, kau sepatutnya tahu bila tak ada bola yang boleh diumpankan ataupun disupply kepada diri kau, kau sepatutnya boleh drop lebih ke bawah untuk involve ataupun contribute di bahagian tengah untuk create space kepada pemain sayap untuk masuk ke dalam kotak penalti, ataupun boleh buat check in check out, tarik defend naik ke atas dan sebagainya, untuk bagi peluang ataupun cipta ruang kepada pemain-pemain lain untuk penetrate ke dalam kotak penalti ataupun masuk ke dalam kotak penalti pasukan Terengganu. Tetapi tidak, Keyon terlalu statik, terlalu, orang kata apa, menggunakan taktikal yang sama, boleh dibaca dan senanglah untuk dikalahkan oleh pasukan Terengganu pada perlawanan semalam. Itu untuk kelemahan lah untuk pasukan Selangor. Untuk pujian, apa yang boleh saya puji tentang Alex lah yang bermain di bahagian tengah. Semalam saya nampak Alex adalah the best player untuk pasukan Selangor di bahagian ataupun di atas padang. Dengan pergerakan beliau in term of defending, in term of attacking, beliau sangat cemerlang di bahagian tengah. Tetapi beliau kurangnya support daripada segi untuk dia buka game, daripada segi untuk dia passing ke hadapan. Dia seakan-akan berkeseorangan. So bila Alex berkeseorangan, dia pun tak boleh nak buat banyak. Dia pun akan kehilangan bola dengan cepat, dan kadang-kadang dia pun buntu nak buka game macam mana. Tetapi itulah, nak buat macam mana, dia dah main lawa dah main cantik, tapi off ball movement pula yang menjadi masalah kepada teammate dia sendiri. Jadi secara overallnya, untuk pasukan Selangor kalah semalam memang deserve. Mereka tak ada variation of attacking, tak ada idea yang lain, guna fullback, guna sayap, crossing sampai ke sudah tak boleh, middle third tak boleh nak penetrate kawasan kotak penalti. Benda tu yang menjadikan yang Selangor FC ni tumpul di bahagian hadapan pada perlawanan semalam, dan menunjukkan yang Terengganu lebih berdisiplin dan lebih bersedia untuk absorb ataupun menyerap serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.